Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli. Bersyukur kita kepada Ilahi ya hari ini. Tadi sebelum saya sampai ke LAI 2, Pio Faris dia call saya. Dia kata dekat mana. Jadi saya kata saya on the way ke KLAI 2. Jadi kebetulan jumpa kat sini sebab program saya hari esok pagi ya. Jadi seperti mana yang kita tahu, Pio Faris dia akan terbang ke Korea pada malam ni jam 1 pagi bersama dengan berapa orang jemaah? Alhamdulillah 30 orang 30 orang jemaah yang akan bermusafir ke negara Korea ya. Jadi insya-Allah kita doakan agar Pio Faris pengembaraannya sentiasa dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mungkin ada sepatah dua kata yang diperkatakan oleh Pio Faris. Hoi, lain macam ada mic sekarang tu. Oh, tu dia. Jadi alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini saya dipertemukan dengan sahabat saya, Abdul Razak bin Endut. Baru ni masuk TV Al Hijrah, dia naik sikit saham market dia. Jadi alhamdulillah, kami berdua insya-Allah kami sama-sama akan menjadi ketua kumpulan. Kami akan mengepalai untuk grup masing-masing. Abdul Razak akan ke bumi Aceh dan saya akan ke bumi Korea. Walaupun ke mana pun kita pergi, satu sunnah Nabi SAW, Nabi menjadikan apa dia? Nabi menjadikan bila nak pergi mana-mana musafir pun, Razaknya kita akan mesti lantik seorang ketua. Dia kalau tak ada ketua, dia akan takkan jadi perjalanan tu, takkan jadi cantik lah. Jadi satu sunnah Nabi SAW untuk kita nak pergi mana-mana pun kita akan ada ketua. Nak pergi bandar mesti ada ketua. Siapa driver kita kena tentukan supaya apa dia hikmah di sebalik adanya ketua, adanya driver semua tu kita dah susun atur supaya perjalanan tu kan jadi cantik. Macam mana yang kami insya-Allah kami akan mengembara dengan Kembara Sufi Travel and Tours. Jadi macam saya akan ke Korea. Dekat Korea tu kadang-kadang kita tak tahu di mana arah nak mana tuju. Jadi perlunya ada ketua, perlunya ada kata amir ataupun ada khalifah kan. Sebenarnya dalam Quran pun Allah SWT sebut wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah dah beritahu dengan para malaikat Allah nak jadikan manusia di atas muka bumi ini sebagai khalifah. Jadi kita ada atuk kita itu Nabi Adam alaihissalam. Kita tengok macam mana perjalanan hikmahnya bila ada ketua, adanya orang yang memimpin kita. Ala kulli hal, apa yang saya nak sebutkan, kebetulan ya Razak, kita hari ni kita hari Jumaat. Maka bila kita hari Jumaat, kita sama-samalah, walaupun kita dah habis lepas asar dah, kita dah orang kata kalau ikutkan dalam hari Islam hari Jumaat tu dah habis. Tapi apa yang saya nak mentionkan, apa yang saya nak sebutkan dalam hidup kita seharian ni, jangan lupa untuk kita senantiasa senantiasa banyakkan berselawat kepada baginda Nabi SAW. Kerana apa? Kerana ramai yang mengaku dia tak tenang dalam hidup, tapi tak ramai yang mencari apa ataupun orang kata solusi ataupun apa penyelesaian yang terbaik. Kenapa? Penyelesaian yang sebenarnya ialah bila kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana kita ingat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu saya nak sebut di kesempatan waktu ni, banyakkan berselawat. Kita pergi mengembara mana-mana pun, imam pergi Korea ke, pergi Turki ke, pergi mana-mana, semua itu bumi ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap akan dapat pahala bila mana kita dorong hati kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pergi Korea, pergi negara orang bukan Islam sekalipun, tapi kita bawa jiwa Islam, kita tunjukkan contoh teladan yang terbaik, maka itu menjadi pahala. Kenapa? Kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontohi ataupun menjadi contoh kepada orang ramai. Jadi itulah orang kata sedikit perkongsian yang boleh saya sembangkan pada kesempatan waktu ni. Jadi doakan saya dan kumpulan saya 30 orang insya-Allah akan terbang ke bumi Korea. Doakan perjalanan kami dipermudahkan, ke semua anggota kumpulan kami dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi Abdul Razak pula.
Okey ya, itulah perkongsian yang sangat panjang daripada Pio Faris kita. Sebenarnya saya ni banyak terhutang budi dengan Pio Faris. Sebenarnya dia seharusnya pergi ke Balkan hari itu untuk mengapalai program bersama dengan TV Al Hijrah. Tapi walau bagaimanapun, alhamdulillah terima kasih Pio Faris Jadi bila mana bermusafir, bila mana kita bermusafir, bermusafir ini adalah relate dengan kerja buat yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul Bila mana kita bermusafir, itu adalah sunnah Rasulullah sebenarnya. Kenapa? Kerana para nabi dan para rasul pastinya mereka ini akan bermusafir kerana banyak perkara. Di antaranya mereka ini akan bermusafir, yang pertamanya adalah kerana dakwah, kemudian adalah kerana ekonomi, dan ketiganya adalah musafir kerana ilmu. Jadi bila mana musafir ni banyak perkara yang Rasulullah SAW lakukan. Di antaranya dalam pemusafiran, biasanya mereka ini akan bercerita tentang perihal-perihal agama Dalam perjalanan tu biasanya mereka ni akan bercerita tentang ilmu, tentang perihal-perihal agama. Banyak hadis-hadis yang lahir waktu pengemaraan sebenarnya. Betul Ustaz Pio Faris Jadi sebenarnya itulah kalau mengembara ni banyak dia punya kelebihan sebenarnya. Di antaranya adalah, bagi saya lah pengembaraan banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala Jadi hari esok sekitar jam 7 pagi saya akan ke Bandar Aceh InsyaAllah grup saya tak seramai grup Faris. Grup saya ada 15 orang sahaja. Kita akan ke Bandar Aceh, kemudian ke Pulau Sabang. Kemudian kita akan melihatlah sebenarnya banyak keistimewaan bagi Bandar Aceh ni Sebab apa? Kalau kita tengok dalam ayat Al-Quran banyak cerita-cerita tentang pengembaraan sebenarnya cerita-cerita tentang pemusafiran cerita-cerita. Kebanyakan ayat-ayat yang turun biasanya Allah bermula dengan fi'il amar perintah mengembaralah. Allah kata bertebarlah, Allah kata dan banyak-banyak ayat-ayat yang Allah turun ni, satu pun ayat Allah tak pernah bangga dengan kejayaan manusia tak. Sebaliknya Allah suruh tengok banyak kemusnahan yang berlaku, belajar daripada kesilapan. Betul tak begitu Pio Faris? Memang betul. Dia macam mana kita tengok ibrah daripada Isra' wal Mi'raj. Sebenarnya apa dia yang bila kita tengok kenapa Isra' wal Mi'raj tu berlaku, apabila kita tengok Nabi sedih, tahun ini tersebut dikenali sebagai tahun kesedihan, maka sahabat-sahabat yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, disebabkan Nabi sedih tu, asbab tu tengok hikmah dia, Nabi Allah bawa Isra' dan Allah bawa Mi'raj. Maka begitulah kita dalam hidup kita ni. Bila mana kita sedih, bila mana kita dalam keadaan gelisah, macam mana perasaan yang orang kata jiwa kacau, muda zaman sekarang kata jiwa kacau, kita cuba bukan pergi lari jauh-jauh sangat, tak perlu travel jauh-jauh. Ambil kesempatan waktu untuk kita ambil peluang, orang kata apa, hirup udara, ambil macam kita duduk cari padang, cari taman ke yang boleh kita tenangkan fikiran, sambil kita tengok keindahan alam tu, ingat kepada ingat kepada siapa yang menciptakan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sahabat-sahabat yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sama-sama Syafiq, Abang Syafiq ni dulu pernah pergi Turki dengan saya, ajak. Dia pergi Turki dengan saya. Orang kuat PTPTN ni, Masya Allah. Jadinya sahabat-sahabat semua, saya ambil kesempatan waktu ni juga untuk kalau boleh sama-sama kita jangan jadi manusia yang orang kata apa, manusia yang tak tahu nak kategori macam mana, tapi ambillah peluang bila kita sedih ke, bila kita jangan duduk dalam kelompok kesedihan tersebut. Cari peluang, jumpa dengan kawan. Macam saya, kalau saya sedih, saya jumpa Razak ni, dia sekampung dengan saya kan. Jumpa dengan Razak ni, kita sembang, meluahkan kan. Meluahkan ni kadang-kadang membuatkan kita rasa lega, betul tak? Jadinya ambil kesempatan waktu macam tu. Jadi banyak lagi sebenarnya tip-tip orang kata untuk travel ni. Jadi nak cerita semua tak dan lah kot sekarang tu.
Cuma saya nak beritahu dengan sahabat-sahabat semua, dengan yang menonton ni, yang sudi menonton, kalau ada kesempatan waktu, ada duit lebih tu, teringin rasa nak travel, InsyaAllah bolehlah. Orang kata PM tepi, kita sembang tepi, no? Kita banyak negara lah. Macam hari ni, InsyaAllah pada hari esok 7 pagi, Abdul Razak dia akan bawa grup ke Aceh. Macam saya akan bawa ke Korea. Dan insyaAllah pada bulan 2 nanti saya akan bawa ke Turki pula, next group. Dan kalau tak ada arah melintang, bulan 8 insyaAllah saya nak ajak orang kampung saya petik apple. Petik apple dekat UK. Tu dia, InsyaAllah. Jadi saya doakan kalian semua yang menonton ni, kalau yang belum berkesempatan menjejak kaki ke luar negara, saya doakan yang pertama, kalian lepas dulu pergi Mekah dan Madinah. Amin, insyaAllah. Dan kalau yang dah pergi Mekah Madinah, saya doakan berpeluang juga mengembara di bumi Allah Subhanahu Wa Taala serata dunia. Amin, insyaAllah. Wallahu alam. Tu je daripada saya. Terima kasih sahabat-sahabat semua yang sudi menonton. Semoga kalian semua ceria-ceria selalu. Wallahu alam. Okey, yang kedua yang suka saya kongsikan jugalah sebenarnya kami sebenarnya adalah tim daripada Kembaru Sufi Travel and Tour. Sebenarnya banyak package yang dibuat oleh Kembaru Sufi Travel and Tours ni, daripada Asia sehinggalah ke Eropah. Jadi kalau berhajat untuk mengembara sambil mencari ilmu, sambil mencari ibrah, kemudian ibrah tersebut kita boleh bawa balik ke Malaysia, insyaAllah, untuk memajukan bangsa dan negara. Jadi banyak kelebihan sebenarnya bermusafir ni. Jadi jangan malu, jangan segan. Boleh PM PM saya, boleh PM Pio Faris, boleh bertanyakan. Kami juga adalah konsultan sebab Alhamdulillah banyak dah negara kita pergi kan. Alhamdulillah, di kesempatan hidup yang Allah bagi ni, banyak negara kita dah pergi kan. Jadi boleh tanyalah apa yang perlu, apa yang tak perlu. Kita boleh beri khidmat nasihat lah. Contohnya kalau nak bertanya, malu-malu nak bertanya, nak PM tepi pun boleh, nak tanya pun macam-macam lah. Kita orang insyaAllah kita akan santuni setiap pertanyaan sehabis baik. Sebab bukan itu jaga, kita juga kalau mengembara bersama kami bukan sahaja menjadi konsultan untuk percutian, konsultan untuk keuangan sekali sebab negara yang kita pergi ni kadang-kadang currency dia lain. Currency dia daripada satu negara ke satu negara tu lain-lain. Contohnya kalau pergi ke Balkan, currency dia lain, kita akan jadi konsultan. Kerana apa? Kerana kalau contohnya kalau tukar berlebihan, balik ke Malaysia nanti dah tak boleh nak tukar balik kan. Jadi sampai tahap tu kita orang akan santuni lah bagi mereka yang menjadi pelanggan kepada Sufi Travel and Tours. Okay, insyaAllah kita akan bertemu lagi lah, insyaAllah jadi doakanlah permusafiran kami kali ini selamat, hendaknya selamat pergi dan selamat balik insyaAllah. Sebab pukul 1 pukul 1 Pio, kita terus berjalan. Saya pula pukul 7. Kemudian sampai terus jalan juga. Sebab tak lama flight pun dalam sejam lebih je. Kita akan ke Bandar Aceh menyaksikan banyak perkara yang telah berlaku di Bandar Aceh sebelum ni, insyaAllah. Jadi mungkin tertanya kita orang kat mana ni. Sebenarnya ni dekat dalam food court KLIA 2. Cantik dah kita orang. Sebab biasa KLIA je. Ini jarang-jarang pergi KLIA 2 ni. So memang cantik. Boleh lah kalau nak merasa mamak pun ada sini kan. Macam kami ni orang mamak air mampu, nak pergi Starbucks fikir 10 kali tu. Bukan fikir apa, fikir macam-macam lah. Balik nanti. Jadi macam-macam gitu. Wallahualam lah. Terima kasih banyak kepada semua yang nonton. Doakan permusafiran kami. Dan kalau ada apa-apa nak tanya pasal pelancongan, insyaAllah kami berdua boleh menjadi pembantu anda. Mungkin anda yang kami cari. Oh gitu. Okey, wallahualam. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.